Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang keistimewaan budaya tempatan yang terdapat di perkampungan saya. Secara ringkas, Larut Matang dan Selama merupakan sebuah daerah yang terletak di utara negeri Perak dalam Parlimen Larut. Kampung Selama atau dahulunya dikenal sebagai Kampung Selamat dibuka oleh Encik Abdul Karim bin Raja Ahmad Shah pada 22 Januari 1870. Beralih kepada info penting yang akan saya kongsikan, iaitu 5 keistimewaan budaya tempatan yang terdapat di Selama Perak dalam aspek bahasa atau dialek, aktiviti komuniti, adat resam, seni tradisi dan juga kepercayaan tempatan. Saya percaya mungkin masyarakat Melayu di Perak pernah mendengar perkataan ini, namun tidak banyak kawasan yang masih menggunakan perkataan ini lagi. Antara perkataannya ialah kelik iaitu balik, bokeh, gali, kutil, cubit, katok atau bedal iaitu pukul, jaun, nak hujan. Perkataan-perkataan tersebut berasal dari bahasa Melayu dalam dialek atau logat negeri Perak, Malaysia dan diguna pakai dalam percakapan harian di kampung saya. Seterusnya saya kongsikan beberapa aktiviti komuniti yang tidak pernah lapuk dalam masyarakat setempat dan diamalkan sehingga hari ini. Pertama sekali ialah aktiviti Pekan Pagi Jumaat yang sangat meriah terletak di Sungai Bayu Selama. Keunikan Pekan Pagi hari Jumaat ialah ada ramai peniaga dari daerah Selama dan utara negeri Perak akan berkumpul untuk menjual apa sahaja yang boleh dijual. Madu tualang, ikan tengas dan pelbagai produk asli kampung dijual di Pekan Jumaat ini. Apa yang uniknya lagi berkenaan dengan Pekan Jumaat ini, panjangnya hampir 2 km untuk pengunjung berjalan kaki dari pintu masuk hinggalah ke penghujungnya. Sehingga kan ada yang menyatakan Pekan Pagi ini merupakan pekan hari terpanjang di Perak. Seterusnya ialah aktiviti merewang. Di Selama Perak dan kampung sekitar masih mengamalkan aktiviti ini walaupun mengikut peredaran masa telah ramai yang menggunakan khidmat catering dalam majlis-majlis yang berlangsung. Namun, di kampung Selama Perak, budaya ini terus dikekalkan. Aktiviti komuniti yang terakhir ialah Kenduri Kesyukuran Musim Buah-buahan, merupakan antara aktiviti meriah dan bermakna dalam masyarakat setempat Selama Perak, khususnya dalam kalangan masyarakat pertanian yang bergantung kepada hasil tanaman. Kenduri Kesyukuran Musim Buah-buahan bukan sahaja meraikan tanaman, malah sebagai dasar mengeratkan hubungan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat setempat di Selama. Beralih kepada adat resam turun-temurun yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu di Selama Perak. Berlimau ialah amalan yang berkaitan dengan mandi selepas seorang wanita ataupun ibu selesai berpantang iaitu selepas bersalin. Tradisi ini melibatkan beberapa aspek kebersihan dan penyucian sebagai simbol berakhirnya tempoh istimewa itu. Mandi selepas berpantang juga boleh dilihat sebagai cara untuk mengalu-alukan wanita itu kembali ke dalam masyarakat dalam keadaan yang lebih segar dan bersih. Seterusnya ialah amalan berendoi. Berendoi merupakan tradisi menggendong bayi di atas buaian atau katil khusus untuk bayi. Ini menjadi cara tradisional untuk menjaga dan menunjukkan kasih sayang kepada bayi. Buaian dianggap sebagai tempat yang selamat dan selesa untuk bayi berehat. Bagi masyarakat Melayu, pasti biasa dengar tentang ungkapan langkah bendul dalam perkahwinan. Ungkapan ini biasa digunakan oleh orang dahulu untuk menerangkan maksud di mana seorang adik memotong giliran abang atau kakaknya untuk mendirikan rumah tangga terlebih dahulu. Memandangkan kampung saya adalah kampung yang agak terpencil, situasi ini sering berlaku sehingga kini di mana ibu saya sendiri mengalaminya. Tidak lupa juga kesenian yang wujud dalam masyarakat setempat.
Hadrah merupakan kesenian tradisi yang tidak janggal lagi di Selangor Perak. Jadi seni ini dibawa ke daerah Selangor Perak pada tahun 1949 oleh Tun Cik Mat dan Mat Ali, iaitu penggiat seni dari Kedah. Seni ini berasal dari Arab. Seni hadrah merangkumi unsur muzik, lagu dan juga tarian. Persembahan pula berdasarkan 12 buah lagu yang akan diadakan di daerah Selangor Perak dengan diiringi rebana dan gong pelbagai saiz. Tarian hadrah pula merangkumi tarian yang berbeza bergantung kepada lagu yang dimainkan. Saya kongsikan juga mitos atau legenda Raja Bersiung yang menjadi kepercayaan masyarakat tempatan di Selangor. Rata-rata orang tahu ada cerita rakyat tentang kisah Raja Bersiung yang sinonim dengan Bumi Baling Kedah. Tetapi ada yang kurang ketahui ialah kisah perjalanan Raja Bersiung ke Perak. Ramai juga yang tidak menyedari kewujudan kota Raja Bersiung yang telah lama wujud di Mukim Ijuk di Selangor. Sebenarnya kisah ini antara kisah yang diturunkan secara lisan sejak zaman dahulu. Terdapat juga beberapa kisah mistik yang dapat dikaitkan dengan Raja Bersiung. Penduduk tempatan di Selangor mendakwa pada waktu malam mereka mendengar bunyi seperti orang memecahkan lesung, memasak seperti dalam mimpi dan pelbagai lagi kejadian aneh. Oleh kerana fenomena aneh yang kerap berlaku di rantau ini, sesetengah kumpulan tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan khurafat seperti menderma darah mereka sendiri dan meminta nombor ekor semasa upacara. Melalui pengetahuan budaya tempatan dari tempat asal, membuka mata saya bahawa ke mana kita berada di dunia ini, wujud pelbagai budaya yang boleh kita pelajari dan fahami bersama. Budaya yang diamalkan, aktiviti yang dijalankan, kebersamaan yang wujud dalam masyarakat setempat membantu diri saya untuk mengenal dunia dengan lebih luas. Pada masa yang sama, pemikiran saya lebih terbuka untuk menerima budaya tempatan lain agar kesepaduan antara masyarakat dapat diperkukuhkan. Tambahan pula, saya ingin menjadi seorang guru yang peka dengan semua keadaan. Hal ini justeru dapat dikait rapatkan dengan proses untuk saya mengenal anak didik yang memiliki pelbagai budaya pada masa akan datang. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.